لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi peluang dan rezeki untuk kita berkumpul dan bertemu lagi dalam kuliah sirah dan syama'il. Tujuan kita ingin menempahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga ilmu kita, mengetahui kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih bincang sama-sama dalam tajuk orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni adalah malam yang terakhir insya-Allah tentang tajuk ini. وقيل في سبب نزول قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أن اليهود أنكروا النسخ فقالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا فنزلت. Orang Yahudi, antara cara mereka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu pernah mereka mengingkari hukum nasakh di dalam agama. Apa maksud hukum nasakh? Nasakh itu yakni membatalkan hukum dan menggantikannya dengan hukum baru. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala di permulaan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat salat 5 fardu menghadap kepada Baitul Maqdis. Ini qiblah yang pertama, qiblah orang Islam yang pertama Baitul Maqdis. Tetapi di tahun yang kedua hijrah, setelah Rasulullah berhijrah kepada Al-Madinah, di tahun yang kedua Rasulullah SAW menerima perintah oleh Allah bahawasanya kena tukar qiblah daripada Baitul Maqdis kepada Al-Ka'batul Musharrafah, kepada Makkah. Ini namanya nasakh. Yakni Allah yang membatalkan hukum itu. Maka orang Yahudi mengambil kesempatan dengan hukum nasakh itu. Mereka kata dengan hasad dan campur mereka kata Islam ini tidak benar. Muhammad ini pendusta. Kalau dia benar dan betul, kenapa dia tukarkan qiblahnya? Sebelum ni dia salat kepada Baitul Maqdis. Sekarang dia salat kepada Al-Kaabah. Kalau salahnya dahulu betul, salahnya sekarang batal. Kalau salahnya sekarang betul, salahnya yang dulu batal. Tapi itu semua salah dan tidak faham agama. Itu kata orang Yahudi. Salah mereka yang dua-dua sahih. Yang salat kepada Baitul Maqdis sahih, lepas tukar qiblah kepada Al-Kaabah, salah sahih juga. Dan semuanya daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi mereka kata, inna Muhammadan ya'muru ashabah. Sesungguhnya Muhammad menyuruh sahabatnya dengan sesuatu. Kemudian esok dia menukarkan hukum itu, perintahnya itu kepada perintah yang lain. Maka perkara itu adalah perkara yang tidak sah. Dan Muhammad ini bukan Nabi betul sebenarnya. Sebab itu dia macam melanggar perintahnya sendiri. Dia tukar-tukar. Tetapi perkara itu namanya hukmun naskh. Dalam agama ini namanya naskh. Kerana mereka berkata begitu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menjawab kepada orang Yahudi, iaitu ayat yang ke-106 daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kami mansukhkan yakni batalkan daripada satu ayat Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak membatalkan satu ayat daripada Al-Quran, atau kami lupakannya, pasti kami datangkan dengan yang lebih baik. Yakni kita akan gantikan. Kami akan ganti dengan yang lebih baik, atau yang lebih baik daripadanya, atau yang sama dengannya. Yang lebih baik daripadanya atau yang lebih atau yang sama dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah tidak kamu mengetahui sesungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha berkuasa. Jadi ayat ini menjawab kepada orang Yahudi dan menerangkan kepada mereka bahwasannya perkara ni di dalam syariat Islam namanya an-nasakh. Apa maksud an-nasakh? Yakni Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita satu perintah, Allah juga yang membatalkan perintah itu. Dan kita ini hamba Allah, kita kena ikut perintah Allah. Kalau Allah tukar hukum, kita tukar juga. Kalau perkara yang Allah kata itu halal, jadi kita kena anggapnya halal. Kalau Allah tukar hukum yang halal itu jadi haram, kita kena ikut juga hukumnya haram. Sebab kita ni hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini namanya an-nasakh. La ilaha illallah. Jadi orang Yahudi tidak menerima nasakh dan mereka menganggap perkara itu berdusta atau tidak sesuai. Tetapi kata mereka itu batil dan tidak sah. Allah Subhanahu wa ta'ala qala li Nuh alaihi salam 'inda khurujihi min as-safinah, inni qad ja'altu kulla dabbatin ma'kalan laka wa li dhurriyyatika wa atlaqtu dhalika lakum kanabatil 'ushub. Thumma qad harrama 'ala Musa 'ala bani Israil katsiran min al-hayawanat. Kerana hukum an-nasakh ini, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menukarkan hukum ini dari halal kepada haram, dari haram kepada halal, atau membatalkan hukum ini biasa Allah Subhanahu wa ta'ala buatnya pada syariat para anbiya dan mursalin. Contohnya, Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan untuknya makan apa-apa haiwan saja. Apa-apa haiwan diboleh makan. Kecuali darah. Darah tidak halal. Yang lain semua halal. Itu di syariat Nabi Nuh alaihi salam. Lepas beberapa ratus tahun, berapa ribu tahun datangnya Nabi Musa alaihi salam di Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan banyak daripada haiwan-haiwan yang syariat sebelumnya menghalalkannya. Jadi nasakh itu ada.
Nasakh iaitu membatalkan hukum. Jadi perkara itu biasa sebenarnya, tetapi orang Yahudi niat mereka ingin menyebarkan fitnah sahaja. Wa bima kana Adam alaihi salam yuzawwij al-akh min al-ukht. Dan di zaman Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam dengan Hawa mereka lahirkan Sayyidatina Hawa lahirkan kembar. Setiap kali dia hamil dia lahirkan kembar, laki perempuan. Maka di zaman Nabi Adam adik-beradik boleh kahwin. Yakni lelaki dengan kakak dia boleh kahwin di zaman Nabi Adam sahaja alaihissalam. Perkara itu halal. Allah menghalalkan perkara itu. Tetapi di syariat Nabi Musa alaihissalam perkara itu haram. Di syariat Nabi Musa perkara itu dah jadi haram. Dah tak boleh adik-beradik kahwin. Dan sehingga syariat Nabi Muhammad SAW. Maka perkara itu nasakh. Yani perkara ni dulu halal, lepas tu dah haram. Ini namanya nasakh. أن إبراهيم الخليل أمر بذبح ابنه ثم قال له لا تذبحه. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintah oleh Allah, sembelihkanlah anak kau, iaitu Ismail. Tetapi selepas Allah memerintah Nabi Ibrahim sembelih anak kamu Ismail tu, Allah Subhanahu wa taala membatalkan hukum itu. Allah kata kepada Nabi Ibrahim, tidak perlu, jangan sembelih anak kamu. Jadi Allah suruh sembelih, lepas tu Allah yang batalkan hukum itu. Jadi ini namanya an-nasakh. Nabi Musa alaihissalam juga ketika umatnya Bani Israel jadi murtad dan mereka syirik, sembah kepada batung, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka mereka kena bunuh diri atau saling membunuh orang yang melakukan syirik itu sebagai hukuman daripada Allah. Tetapi lepas tu Allah Subhanahu wa taala angkatkan hukum itu, dia kata tidak perlu dibunuh. Jadi nasakh ini pun ada di syariat Nabi Musa, tapi Yahudi ni di zaman Nabi Muhammad hanya ingin membangkitkan fitnah sahaja. Mereka ingin menggegarkan iman sahabat kepada Rasulullah, kepercayaan sahabat kepada Rasulullah. Jadi ini wadifah atau usaha orang kafir atau usaha Yahudi dan yang dendam, yang hasad kepada al-Islam. Mereka usaha dengan berbagai cara melemahkan keyakinan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Wa bi anna nubuwatahu ghayra muta'abbad biha qabla ba'thih. Thumma tu'abbida biha ba'da dhalik. Dan kenabian Nabi Musa alaihissalam tidak wajib beriman kepadanya sebelum Nabi Musa alaihissalam lahir dan ada di dunia ini. Yakni kepada umat-umat yang dahulu. Tetapi selepas Nabi Musa ada, barulah syariatnya wajib atas mereka. Dan banyaklah contoh nasakh yang menjadi hujah dan jawab kepada orang Yahudi tentang fitnah mereka itu. Baik, ini salah satu daripada cara mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan usaha menjadikan umat Islam tidak merasa yakin dan percaya kepada Rasulullah dan agama Islam. Baik. Juga antara cara mereka, kisah-kisah yang berlaku antara daripada orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang satu ketika yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam golongan orang Yahudi. Di satu hari orang Yahudi mereka ada seorang lelaki dan seorang wanita daripada golongan Yahudi yang dikiranya dari kedudukan mereka tinggilah dalam golongan Yahudi. Lelaki dan perempuan ni yang mulia dalam golongan Yahudi, mereka melakukan zina, na'udzubillah. Dan lelaki itu ada isteri, dan perempuan atau wanita itu ada suami. Jadi dua-dua muhsan. Dalam agama Islam namanya zina muhsan. Zina muhsan yakni zina yang zina seorang lelaki yang ada isteri dan isteri perempuan yang ada suami. Ini zina muhsan. Hukumannya lagi berat dalam Islam.
Jadi ada satu golongan daripada orang Yahudi, mereka kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Abul Qasim, bagaimana pendapat kamu tentang seorang lelaki dan perempuan yang berzina dan mereka muhsan, yani mereka berkeluarga. Nabi SAW boleh jawab terus, tetapi Nabi SAW dia nak ujikan mereka. Nabi SAW tanya mereka, bagaimana di dalam Taurah? Apa hukuman itu? Apa jawapan soalan ini dalam Taurah? Orang Yahudi mereka kata, kau lupalah Taurah. Tak payah sekarang nak cerita untuk Taurah. Biarkanlah Taurah ini. Tak perlu nak cakap Taurah. Kita nak jawapan daripada kamu. Jawablah kepada kita. Baik. Nabi SAW dia kata, jawapannya dia kena baling batu sampai mati. Oh, mereka di waktu tu orang Yahudi terus merasa, kenapa macam ni? Ini memang hukuman dia. Yani mereka rasa sangat terkejut dengan jawapan itu. Terus mereka keluar daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW diam dengan mereka, dibawa mereka keluar. Lepas tu Nabi SAW ikut mereka sehingga satu tempat namanya Baitul Madaris. Baitul Madaris itu satu tempat orang Yahudi berkumpul di sana. Nabi SAW berdiri di depan pintu. Pintu, yakni bangunan itu atau bina itu, Baitul Madaris. Nabi SAW berdiri di pintu, dia kata, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, akhriju ilayya a'lamakum. Keluarkanlah kepada saya seorang yang paling alim daripada golongan kamu. Keluarkanlah dia, aku nak jumpa. Maka mereka keluarkan di waktu itu 3 orang yang paling tinggi ilmu mereka dalam golongan Yahudi. Abdullah bin Suriyah wa Aba Yasir bin Akhtab wa Wahb bin Yahud. 3 orang ini ulama Yahudi. Paling ulama. Mereka kata, ini adalah ulama kami. Ini orang yang paling alim daripada golongan kami. Maka Nabi SAW dia tanya 3 orang ulama itu. Dia kata, aku bersumpah atas kamu semua, dengan Allah yang menurunkan At-Taurat kepada Nabi Musa, adakah kamu bertemu dengan hukum baling batu sampai mati di dalam kitab At-Taurat atau tidak? Kepada orang yang zina tapi ada isteri, dan perempuan yang ada suami. Mereka kata, taklah. Hukumannya dalam At-Taurat hanya kita mengejek dia, menghina dia, dan kita putuskan hubungan dengan dia. Itu sahaja. Tak ada baling batu, tak ada. Di waktu tu Nabi SAW ada bersamanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia antara ulama Yahudi dahulu. Dia pakar, dia tahu dalam At-Taurat semua. Abdullah bin Salam dia kata, kadzabtum, engkau berdusta. Ada di dalam At-Taurat ayat yang menceritakan tentang hukum baling batu itu. La ilaha illallah. Di riwayat yang lain, ada riwayat lain, Abdullah bin Salam, mereka jawab kepada Rasulullah. Mereka kata, kita angkat mereka atas keldai, naik, duduk dengan terbalik, dan kita rutan mereka dan hina mereka di depan masyarakat. Abdullah bin Salam dia kata, engkau ini berdusta, tipu. Bukan ini yang ada dalam At-Taurat. Bagi di sini At-Taurat, keluarkan dia, dan kitab At-Taurat ni mereka tulisnya dalam macam satu kulit atau satu
benda barang yang luas, besar macam ni, mereka bukannya macam karbit. Subhanallah. At-Taurah, kitab At-Taurah, di sisi orang Yahudi, mereka menulisnya dalam satu barang atau satu perkara yang macam karbit. Besar. Sebab itu kalau mereka nak buka bacaannya, mereka bukanya panjang. Sampai jauh. Beberapa meter. Dan saya pernah tengok sendiri, ada seorang Yahudi daripada Yaman. Sebab negara Yaman ini, orang Yahudi memang dari sebelum Islam. Mereka hidup di Yaman. Ada beberapa kota di Yaman sampai sekarang, orang Yahudi hidup dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang. Orang Yahudi, mereka wariskan agama Yahudi itu. Di sebelum beberapa tahun sahaja, orang Yahudi itu ada seorang daripada orang besar orang Yahudi dari Yaman, dia pergi kepada Israel. Dan dia jumpa Netanyahu atau apa namanya, Presiden Israel. Dan dia membawa kitab At-Taurah yang dia wariskan daripada zaman dahulu, sebelum ratus tahun atau ribu tahun, daripada atuk-atuknya, dia tunjuk kepada Presiden Israel. Dia tunjuk, kalau cari di YouTube ada. Dia buka, Masya Allah, macam karpet, besar, luas. Itu cara mereka bukan simpan At-Taurah dalam kitab. Kitab At-Taurah mereka dahulu dalam macam kulit ke apa tak tahu itu barang apa. Yang penting dia bukannya macam cara karbit. Jadi Abdullah bin Salam suruh mereka bagi di sini bukannya. Jadi mereka buka. Lepas tu dia suruh mereka baca. Mereka baca. Ada seorang Yahudi dari mereka, dia letak tangannya atas ayat yang menceritakan tentang baling batu tu. Supaya dia nak tipukan Nabi SAW. Nabi SAW tak boleh baca. Lagipun kitab At-Taurah itu bahasa Abrani. Atau bahasa Bani Israel, bukan bahasa Arab. Tapi Abdullah bin Salam dipandai, dia hafal At-Taurah. Dia cakap, dia tegur kepada ulama Yahudi itu, dia kata, tipikan tangan kau. Ini dia ya Rasulullah. Abdullah bin Salam dia kata, dia bukan aib orang Yahudi, dia kata ini. Dia menyuruhkan ayat itu bawah tangannya. Nabi SAW, Abdullah bin Salam dia kata, tipikan tangan kamu. Lepas dia tipikan tangannya, ada di bawah tangannya. Tangan orang Yahudi itu. Kan Nabi SAW sebenarnya, dia jawab begitu sebab Nabi SAW nak buktikan yang orang Yahudi ni sebenarnya, mereka bukan niat mereka betul-betul ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi cara mereka niat mereka bukan ikhlas nak mencari hukum Allah. Niat mereka ingin mencari ingin membusingkan dan meninggalkan hukum yang mereka tidak suka, tidak setuju. Sebab itu ada satu riwayah lain, mana ada satu riwayah. Allahumma salli. Ayuh. Ada satu riwayah lain, iaitu ahbarul Yahud, yakni pemimpin Yahudi, ulama besar Yahudi. Nama mereka Ka'b bin al-Ashraf, Sa'id bin Amr, Malik bin Saif, Kinana bin Abil Haqiq. Mereka duduk bincang di Baitul Madaris. Baitul Madaris itu macam tempat mesyuarat orang Yahudi. Mereka kata, marilah dalam kitab kita At-Taurah, dalam agama kita, kita kena baling batu sampai mati kepada dua. Tapi kita muliakan orang lelaki dan perempuan ini. Jadi kita kena, mereka nak buang hukum Allah. Kerana apa? Kerana yang melanggarkan hukum Allah, orang itu orang mulia. Lepas tu, mereka kata, okey, kita tak perlu ikut At-Taurah, kali ini kita pergi ikut Muhammad. Suka hati mereka, orang Yahudi. Sikit-sikit nak ikut Musa, sikit-sikit nak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebenarnya mereka tidak mengikuti Musa, tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka saja. Mereka ikut Nabi Musa sehingga mereka terlanggar dengan Nabi Muhammad SAW, mereka buang Nabi Muhammad. Dan mereka kadang-kadang ikut Nabi Musa sehingga mereka terlanggar dengan arahan Nabi Musa, mereka pergi ikut Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Muhammad SAW jawab kepada mereka dengan hukum yang paling berat. Sebab nak ujikan mereka. Mereka ikhlas ingin melaksanakan perintah Allah atau tidak. Jadi mereka kata, marilah kita pergi tanya Rasulullah Muhammad ini, apa jawapannya dalam agamanya. Dia pun Nabi. Mari kita tanya dia, tengok apa jawapannya. Kalau dia berfatwa kepada kita rutan sahaja orang yang berzina itu, maka kita boleh pakai fatwanya, boleh ambil, boleh terima, dan kita akan gunanya sebagai alasan di depan Allah. Kita tak buat Taurat, tapi Allah kita pun masih ambil fatwa seorang Nabi juga. Tetapi ini yang sangat turutnya ikut hawa nafsu orang Yahudi. Cara mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka kata, wa in aftana birrajm. Tetapi kalau dia berfatwa kepada kita tentang buang batu itu, maka kita buangkan dan tinggalkan fatwanya dan jawapannya. Kerana kita pun dah berlawan dengan At-Taurah, apalagi dengan Muhammad. Jadi subhanallah, Yahudi sebenarnya dari sebelum tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dah buat keputusan. Mereka tanya tapi mereka nak satu jawapan. Nak mencari alasan. Yang ini macam orang kata apa, macam kambing hitam. Orang kata kan? Orang kata kambing hitam. Orang gunakan, tapi masalahnya orang Yahudi ni nak menjadikan para anbiya kambing hitam mereka. Na'udzubillah min zalik. Mereka tanya Nabi-Nabi, nak mendengar jawab yang ikut hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min zalik. Inilah perangai Yahudi. Lepas ada satu kali ada riwayat lain, Nabi SAW tanya satu namanya Abdullah bin Surya itu. Dia muda, dia ulama Yahudi. Dia kata, aku bersumpah atas engkau dengan At-Taurah, dengan Nabi Musa, dengan yang menjadikan banyak ayat-ayat atas Nabi Musa AS, banyak mu'jizat. Engkau jawab betul. Ada tak ayat itu tentang baling batu dalam At-Taurah? Dia kata, betul ada. Orang Yahudi semua marah dan hentam kepada ulama mereka tu. Mereka kata, kenapa tak tipu sahaja? Malu kita. Dia kata, dia dah sumpah atas aku dan ini Nabi. Aku takut kalau aku tipu akan turun azab di waktu itu atas aku. Kerana dia kata, turutnya sangat kalau saya nak tipu. Takut sangat. Baik. Juga antara ini kisah yang kedua. Tentang orang Yahudi memusuhi Rasulullah SAW. Kisah yang ketiga, mereka ghayyaru sifatahu fit Taurah. Orang Yahudi menukarkan sifat Nabi Muhammad SAW di dalam At-Taurat. Kerana saya sudah sampaikan sebelum ini bahwasanya sifat Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab At-Taurat. Ada. Allah telah menceritakan sifat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab At-Taurat. Tetapi orang Yahudi pergi menukarkan sifat Nabi Muhammad SAW kepada sifat lain supaya mereka senang mendustakan Nabi Muhammad dan menipu kepada kaum mereka atau rakyat mereka orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang yang menyuruhkan sebahagian daripada yang Allah turunkan di dalam Alkitab, iaitu orang Yahudi, mereka menyuruhkan apa? Sifat Nabi Muhammad SAW. Apakah sifat Rasulullah di dalam At-Taurah? Ulama berkata, sifat Rasulullah SAW di dalam At-Taurah iaitu akhalu ain. Mata Rasulullah SAW tercelak sendiri daripada Allah. Dari mula lahir, matanya tercelak. Dan perkara itu semua orang nampaknya jelas pada mata Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi takut. Kalau rakyat mereka nampak, mereka kata, sama macam dalam At-Taurah. Jadi orang Yahudi pergi menukarnya. Mereka tukarnya macam mana?
Mereka kata azraqul ain. Matanya warnanya biru. Mata Rasulullah bukan warnanya biru, warnanya hitam. Hitam dan putih sangat. Dan putih itu ada sedikit warna merah pada putih matanya. Mereka begitu tukar sifat mata Rasulullah SAW. Di dalam Taurat yang sebenar, yang turun ke atas Nabi Musa, Allah SWT berfirman, mata Nabi SAW tercelak. Dan akhal, iaitu putihnya sangat putih dan campur dengan merah. Dan putih dan hitam yang tinggal tu sangat hitam. Jadi sangat indah mata Rasulullah SAW. Tapi orang Yahudi pergi badam ayat itu, tukarnya matanya biru. Jadi mereka nanti tunjuk kepada rakyat mereka Yahudi, mereka kata tengok Nabi akhir zaman matanya biru, Muhammad matanya biru tak? Mereka kata tak. Jadi itu bukan dia. Sehingga mereka menipu kepada rakyat mereka. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua apa? Rab'atun ja'du syar. Rab'ah yakni badannya tengah, sederhana. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi mereka badam ayat itu, mereka tukarnya tawil, terlalu panjang badan Muhammad. Tapi itu tipu. Itu tipu. Jadi mereka tipukan rakyat mereka dengan menukarkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam At-Taurah. Ja'du syar. Rambut Rasulullah SAW tidak terlalu kerinting, juga tidak sangat lurus, tetapi halus. Tapi mereka kata tak, rambut Nabi akhir zaman, mereka tukar ayat itu. Ini ke ayat dalam Taurah. Mereka badam, sanggup badam ayat Quran, ayat Taurah daripada Allah. Mereka tak takut daripada Allah SWT. Mereka tukarnya kepada rambutnya lurus sangat. Rambutnya sangat lurus. Jadi lepas mereka badam ayat-ayat itu, sifat Nabi, dan tukarnya dengan sifat lain, mereka keluarkan At-Taurah, suruh rakyat mereka baca. Tengok, kalau ini Muhammad, Nabi yang akhir zaman yang ada dalam Taurat, tengok ini sifatnya. Jadi rakyat mereka semua baca, mereka kata, benar kita ikut kamu wahai ulama kami, kamu yang lebih tahu, dan ini At-Taurah pun di depan mata kita. Jadi tapi Allah SWT bukakan hakikat mereka dan mendustakan mereka, dan Allah SWT menjelaskan yang mereka ini sebenarnya telah menukarkan dan mengupahkan. Dan al-Yahud, ini orang Yahudi sangat jahat. Sebab apa? Selalu kalau ada apa-apa ayat yang mereka tak suka atau hukum yang mereka tak suka, mereka suka badam dan tukarkannya kepada hukum lain mereka yang sendiri. Yakni mereka kontrol dan main dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Lagipun Allah Subhanahu wa taala tidak janji, tidak jamin akan menjaga At-Taurat atau Al-Injil. Sebab itu At-Taurat dan Al-Injil banyak berubah. Banyak berubah. Tapi Al-Quran alhamdulillah sampai sekarang satu huruf pun tidak berubah, kerana Allah Subhanahu wa taala telah jamin dan telah janji kepada Rasulullah akan menjaga kitab Al-Quran sehingga akhir zaman. Sebelum hari kiamat, bukan Quran ini akan diubah, akan rusak, tidak. Akan diangkat terus. Al-Quran ini akan diangkat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Baik. Ini kisah yang ketiga. Kisah yang keempat. Gangguan orang Yahudi atau orang Yahudi memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau Rasulullah mencerita kepada mereka beberapa hukum atau banyak ilmu tentang agama, kadang-kadang sahabat minta Rasulullah SAW, ya Rasulullah kalau boleh belahan-belahan sebab kita baru masuk Islam, kita tak faham. Jadi kita mohon Rasulullah ajar kita belahan-belahan. Tapi mereka menggunakan ayat ra'ina. Ra'ina. Sahabat Nabi SAW, orang Arab, sahabat Al-Ansar, mereka kata kepada Rasulullah, ra'ina. Ra'ina itu maknanya, yakni belahan-belahanlah atas kita. Tapi berkataan ra'ina ini di sisi orang Yahudi, di dalam bahasa mereka, maknanya atau artinya mencarut dan menghinakan. Dia mencarut yang sangat-sangat teruk. Dan orang Yahudi kalau setiap satu marah dengan yang lain, dia akan mencarutnya dengan berkataan ra'ina. Dan ra'ina ini sebenarnya dalam bahasa Arab maksudnya yakni belahan-belahan ya Rasulullah, tunggulah kita sampai kita faham.
Ni ajar kita belahan-belahan. Allahu Akbar. Tetapi orang Yahudi lepas mendengar sahabat kata kepada Rasulullah, ra'ina, ra'ina, mereka gembira. Mereka kata, bestnya sebelum ini kita mencarut kepada Muhammad, menghina kepada Muhammad daripada dengan menyurukkan diri kita. Kali ini kita dengan secara terang tanpa dia perasan pun kita mencarut kepadanya. Maka kalau mereka lalu sebelah Rasulullah, mereka kata, ya Muhammad, ra'ina, ra'ina, ya Muhammad, ra'ina. Rasulullah fikir, dia kata, mungkin maksud mereka, ra'ina, belahan-belahan atas kita. Mudah-mudahan kita nanti masuk Islam. Jadi Nabi SAW hatinya baik. Hatinya sangat baik. Dia kata baik, ra'ina, ra'ina. Nabi SAW dengar sahaja. Tetapi ada satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz antara golongan Al-Ansar yang sangat hebat, yang sangat besar dalam golongan Al-Ansar. Lepas dia dengar, dia kata, dia pandang kepada orang Yahudi. Sebelum ni dia tak dengar mereka. Lepas dia dengar mereka sebut perkataan itu kepada Rasulullah, dia kata, ya a'da Allah, alaikum la'natullah. Wahai musuh Allah, laknat Allah atas kalian, atas kamu semua. Walladhi nafsi biyadih. Demi Allah, kalau pernah aku mendengar sesiapa daripada kalian menyebutkan perkataan ini untuk Rasulullah, aku akan bunuh engkau. Aku akan bunuh dia. Sebab mereka kalau sebut ra'ina, Rasulullah pun rasa tak sedap. Sebab setiap kali mereka sebut ra'ina ya Muhammad, ra'ina, mereka gelak-gelak dengan mereka. Jadi Nabi SAW kata, kenapa perlu gelak Ra'ina, ra'ina maksudnya belahan-belahan lah. Tapi mereka gelak. Tapi Sa'ad bin Mu'adz, dia tahu bahasa mereka. Bahasa orang Yahudi. Dia kata, la ya Rasulullah. Tidak. Maksud mereka lain. Jahat ini orang Yahudi. Maksud mereka mencarut yang cara sangat teruk kepada Rasulullah SAW. Jadi dia kata kepada mereka, demi Allah kalau ada siapa-siapa yang sebut perkataan ini lagi, aku akan bunuh kepadanya. Mereka cakap, apa? Mereka orang Yahudi, mereka kata, bukankah kamu wahai orang Islam sebut perkataan itu kepada Muhammad, Nabi kamu? Jadi kenapa marah kalau kita sebut? Sa'ad bin Mu'adz kata, tidak. Aku tahu apa maksudnya dalam bahasa kamu. Kamu ni jahat. Bukan maksud kamu seperti kita. Maksud kita lain. Maksud kita baik. Tapi maksud kamu jahat. Jadi mereka bersungguh-sungguh sahaja orang Yahudi ingin menyakitkan hati Rasulullah SAW dan orang Islam. Tetapi kerana mereka buat jahat itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah melarang kepada sahabat jangan sebut perkataan ra'ina lagi kepada Rasulullah, supaya orang Yahudi tak ambil kesempatan. Jangan sebut lepas ni depan mereka, sebab orang Yahudi jahat. Hatta kalau mereka tak dapat sebut, kalau ada seorang sahabat sebut perkataan itu kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah ra'ina, mereka pun nak gelak. Jadi macam perkara tu dah jadi tak sedap. Macam mereka mencarut kepada Rasulullah dalam bahasa orang Yahudi. Jadi Allah SWT dia kata, lebih baik tak perlu sebut lagi kepada Rasulullah ra'ina. Qulu unzurna. Katalah kepada Rasulullah unzurna. Tunggulah kami. Unzurna. Ini antara kisah-kisah orang Yahudi mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara cara orang Yahudi juga mengganggu Rasulullah SAW dan memusuhi Rasulullah, mereka pernah cuba memfitnahkan Rasulullah dalam agamanya. Cuba bayangkan, bukan memfitnahkan orang Islam dalam agama. Pernah cuba memfitnahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dalam agamanya. Dahsyatnya fitnah orang Yahudi dan usaha mereka untuk menghancurkan agama Islam. Dahsyat sangat. Sebab pernah mencuba untuk memfitnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Apa kisahnya? Kisahnya begini. Ahbaru Yahud minhum Ibn Suriyah.
beberapa orang Yahudi yang ulama yang hebat, yang besar, yaitu Ibnu Suriyah dan Syas bin Qais, 3 Ka'ab bin Usaid. Ini kiranya antara orang Yahudi yang besar, yang hebat lah. Mereka duduk rancang rancangan jahat kepada Rasulullah SAW untuk menjatuhkan kebenaran Nabi SAW dan menghancurkan kepercayaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana? Mereka kata, lepas ini mesyuarat khas, tujuan mereka nak jatuhkan Nabi SAW, orang Yahudi. Mereka kata, nab'athu ila Muhammad la'allana naftinahu fi dinih. Marilah kita memanggil kepada Muhammad, panggil dia, jemput dia datang kepada kami, dan kita akan cuba akan memfitnahkan Muhammad dalam agamanya. Kalau kita ni orang biasa, orang Islam, kita fitnah jatuh dalam fitnah, kita biasa. Ini bukan nak fitnahkan satu orang Islam saja, nak fitnahkan Rasulullah SAW. Dahsyat sangat usaha orang Yahudi. Faja'u ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka akhirnya kata, tak apa, kita pergi jumpa kepada Muhammad. Kita tunjuk yang kita sangat jujur dan kita nak ikutlah supaya berjaya dapat fitnahkan Muhammad. Apa rancangan mereka? Mereka kata, ya Muhammad, qad arifta anna ahbaru Yahud. Wahai Muhammad, engkau telah tahu, mereka duduk majlis khas dengan Nabi SAW, mesyuarat khas. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, engkau dah tahu kan, kami ni ahbarul Yahud, yakni ulama-ulama Yahudi. Dan kami mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat orang Yahudi. Dan kalau kami sudah mengikuti kamu, yakni masuk Islam dan ikut kamu, percaya kamu, kau dah tahu kan, ramai semua orang Yahudi akan ikut kami dan akan masuk Islam. Jadi takkan ada satu orang Yahudi lagi di Madinah. Orang tu macam hebat sangat. Nabi SAW kata, betul, benar. Ini baguslah. Kalau kamu semua ni masuk Islam, baguslah. Sebab yang lain, orang Yahudi ni ta'assub. Mereka ta'assub sangat kepada ulama mereka, kepada pemimpin mereka. Jadi mereka kata, kalau kami masuk Islam, kamu dah tahu kan, wahai Muhammad, mereka semua orang Yahudi akan masuk Islam. Nabi SAW dia kata, okey. Lepas tu, mereka kata, kita ada satu permintaan. Kalau Muhammad boleh memberi kepada kita permintaan itu, kami janji Muhammad akan masuk Islam. Kami akan bagi orang Yahudi semua masuk Islam. Ini dikemukakan sesuatu yang sangat hebat. Ini seolah-olah ada, yakni mereka nak masuk Islam. Macam pemimpin satu negara semua akan masuk Islam. Oh, perkara tu hebatlah. Apa permintaan mereka? Mereka kata, kami ada satu berselisih dengan sebuah kaum. Yani kita ada satu bergaduh, satu masalah. Kami nak Muhammad menjadi orang tengah sebagai hakim. Baik, Nabi SAW kata, okey, aku bersedia. Boleh jadi hakim antara kamu dengan golongan itu yang kamu berselisih dengan mereka. Okey, lepas tu apa? Mereka kata, tunggu. Tapi lepas tu, kami ada satu permintaan. Apa permintaan kamu? Mereka kata, kami minta Muhammad jatuhkan hukum atas mereka dan menangkan kami. Yakni mereka nak Rasulullah SAW menjadi zalim. Mereka kata, kami yang salah dan mereka yang betul. Tapi kami nak Muhammad jadi orang tengah dan Muhammad menangkan kami. Tapi jangan lupa, kalau kamu boleh buat itu, jangan lupa, kami masuk Islam dan orang Yahudi semua masuk Islam. Tengok dan bayarannya apa. Jadi, seolah-olah mereka minta daripada Rasulullah jadi orang zalim dalam hukuman. Kalau kamu menangkan kami, kami beriman kepada kamu. Waktu itu Rasulullah SAW marah kepada mereka. Dan Rasulullah tolak permintaan mereka.
inilah memegang agama dengan teguh, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima permintaan mereka walaupun bayarannya nampaknya begitu dahsyat. Tapi maksud mereka sebenarnya di waktu itu adalah hanya memfitnahkan Rasulullah SAW. Itu niat mereka. Dan mereka dah bincang, dah rancang. Kalau Muhammad setuju, kami akan busukkan nama dia dan kami akan macam viralkanlah cerita ni kepada semua rakyat Yahudi dan yang lain. Kami akan kata, tengoklah Muhammad macam mana. Dia setuju terus menjadi zalim. Macam mana nak percaya dia? Jadi mereka akan bekar fitnah lagi besar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tahu perangai orang Yahudi dan dah tahu cara fitnah mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak berdaya untuk memfitnahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama dan untuk menjadi orang zalim di dalam hukumannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolakkan permintaan mereka dan Rasulullah tetap mengikuti keadilan di dalam hukum dalam mahkamahnya. Jadi sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada satu negara akan masuk Islam tapi mereka minta kita zalimkan orang atau bunuh orang atau buat jahat kepada orang lain, kita tak boleh terima. Nak masuk Islam, alhamdulillah, itu amalan yang sangat mereka bahagia dan mereka berjaya masuk surga. Mereka tak nak masuk Islam, itu keputusan mereka sendiri. Itu pilihan mereka sendiri. Di akhirat mereka kena tanggung kekafiran mereka. Kita in alaika illa al-balag. Wajib kita sebagai orang Islam seperti mana yang wajib atas Nabi SAW, iaitu in alaika illa al-balag. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala suruh Rasulullah, wajib atasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan sahaja. Itu yang wajib atas kita. Kita wajib menyampaikan sahaja kepada orang. Kalau mereka nak masuk Islam, alhamdulillah. Mereka tak nak masuk Islam, kita la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa siapa-siapa masuk di dalam agama. Juga tidak boleh kita meninggalkan perkara yang asas dalam agama kerana kita harap orang masuk Islam atau kita harap orang lemah lembut dengan Islam. Tidak boleh. Perkara yang macam salat, puasa, keadilan, silaturrahim, buat ihsan kepada ibu bapa, perkara-perkara keadilan dan ihsan dan perkara-perkara yang baik itu kita tidak boleh meninggalkannya untuk sesiapa pun. Walaupun mereka ingin membayar kepada kita, iaitu mereka masuk Islam atau mereka membantu Islam, sebenarnya tidak perlu. Kita tidak perlu. Allah akan menangkan agamanya, Allah akan menangkan agamanya. Kalau bukan oleh kami, oleh orang lain. Kalau bukan di tahun ini, di tahun yang akan datang. Kalau bukan di waktu ini, di waktu yang akan datang. Agama Rasulullah akan tersebar. Agama Allah akan tinggi. Agama Allah akan menang di bila-bila sahaja. Jadi Nabi SAW ajar kita di dalam kisah ini, jangan langsung kita mengikuti penipuan orang Yahudi dan orang-orang yang kafir, yang musuh dan hasad kepada Islam. Kadang-kadang mereka ajar kita untuk menjadi zalim, ajar kita untuk menjadi derhaka kepada ibu bapa, ajar kita untuk menjadi orang yang jahat di dunia ni, tapi kadang-kadang mereka menghiasikan perkara itu dan menjanjikan kita dengan perkara yang macam-macam, tetapi perkara itu semua akan sia-sia dan hilang. Jadi kita kena pegang agama teguh, kita ikut cara Rasulullah SAW, kita hidupkan sunnah dan syariat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم تب علينا توبة نصوحة وزكنا بها قلبا وجسما وروحا. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم ثبتنا على الحق والهدى ووفقنا لما تحبه وترضى وجنبنا جميع الزيغ والردى يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Allahumma salli.